Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada'i was salihin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyatil qabul wa husulil ma'mul wa biniyatil shifa'i min kullil amrad wa biniyatil fawzi bihusnil khatimati 'indal mautil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Muka surat 46 ya. Dan telah mendengar aku akan Syekhul Ustazi Zainal Islami yang dimasyhurkan dengan Al-Adibi Al-Mukhtari. Berkata ia, bila bin Yasar, ketahui aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan suatu daripada ilmu dan hikmah. Maka berkata aku, ya Rasulullah, ulangkan olehmu bagiku akan barang yang engkau sabda bagi mereka itu sahabat-sahabat. Mereka itu sahabat-sahabat. Tulislah sahabat-sahabat. Maka bersabda ia, ya Rasulullah SAW, bagiku, adakah serta engkau jebul dakwah? Jebul dakwah ni panel lah. Panel dakwah untuk menulis. Nabi tanya. Maka berkata aku, tiada serta aku jebul dakwah. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Hilal, jangan engkau bercerai akan jebul dakwah, kerana bahawasanya kebajikan itu padanya pada jebul dakwah. Padanya pada jebul dakwah, mana pada panel, kalam, pen. Dan pada ahlinya, ahli jebul dakwah. Nya tu kembali kepada jebul dakwah hingga hari kiamat. Tajuk yang kita belajar sambungan pada bulan lepas, faslun fil istifadah. Ini suatu fasal pada menyatakan kelakuan mengambil faedah, mengambil faham dan juga untuk beramal
dengan ilmu yang kita belajar. Maka sambungan pada malam ni Syekh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala beritahu pada kita, dia kata dia sendiri pernah mendengar daripada gurunya Syekhul Ustaz Zainal Islam yang dikenali pada zamannya dengan Al-Adibil Mukhtar. Kalau orang sebut Syekh Adib Mukhtar, dialah orang. Zaman dulu satu orang syekh yang terkenal, maknanya seorang pakar sastra. Berkata ia, Hilal bin biasa, bukan Bilal ya, Hilal. Ejaan dia tu putus. Ingat kau Bilal ni, nama sahabat nama Hilal. Dia cerita tentang seorang sahabat Nabi namanya Hilal bin Yasar. Hilal kata Nabi, ketahui aku akan Nabi. Kata Hilal, aku akan Nabi, mana ketahui aku akan Nabi SAW bersabda ia, bagi sahabat-sahabatnya akan suatu daripada ilmu dan hikmah. Dia tahu bahawa Nabi ini sentiasa dalam masanya suka mengajar ilmu. Apa sahaja keluar daripada mulut Nabi ini kita panggil hikmah. Jadi oleh kerana Nabi ni bila mana bercakap ilmu, bila mana Nabi diam ilmu, berdiri ilmu, buat ilmu, semua diri Nabi itu ilmu. Apatah lagi apa yang Nabi ucap. Jadi bila mana Nabi ajar kepada sahabat satu-satu ilmu dan hikmah, lalu kata Hilal, maka aku pun kata kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah ulang sekali lagi apa yang Rasulullah ajar kepada sahabat-sahabat lain. Sahabat ni minta supaya Nabi ulang apa yang diajarkan ilmu kepada sahabat lain. Maka Nabi pun tanya, baik, kamu ada pen tak? Nabi tanya, dulu ni panggil bekas dakwah. Bahasa orang petani Pantai Timur, bekas dakwah tu dia panggil jebur. Balang dakwah tu dia panggil jebul. Jadi kalau hari ni pen lah. Nabi tanya, kamu ada pen tak? Ada kalam? Oh, kata dia, ya Rasulullah, tak ada, saya tak ada pen. Saya tak ada pen. Maka Nabi pun nasihat. Nabi kata, hai Hilal, jangan sekali-kali selepas ini kamu berpisah dengan pen. Kemana saja kamu pergi mesti ada pen, mesti ada dakwah untuk kamu menulis. Nabi kata, kenapa? Kenapa kamu jangan berpisah dengan pen, dengan kalam, dengan alat tulis? Kerana ada pada alat tulis itu faedah yang sangat banyak dan manfaat yang sangat besar hingga hari kiamat. Bayangkan awak tulis tak? Ustaz baca awak tulis. Takdir kita meninggal, ustaz meninggal, awak pun meninggal. Kitab kita ada. Maka kitab kita akan dibaca oleh orang, kawan kita ke, anak kita ke, panjang umur ada anak kita baca. Jadi bila mana baca ada tulisan-tulisan yang kita tulis, catatan-catatan yang kita tulis. Jadi masa kita hidup dahulu, kita berpandu kepada catatan itu untuk faham satu-satu masalah bila mana dijelaskan oleh guru kita. Jadi bila mana kita meninggal, orang lain pula baca kitab kita. Jadi orang lain pula baca dengan sebab kita tulis, kita beri penjelasan apa maksud kalimah ini, menyebabkan orang lain pula dapat mengambil manfaat hasil daripada kesan yang kita tulis, yang kita tinggal. Bayangkan, mati satu generasi, berpindah kitab itu kepada generasi baru, orang dapat ambil manfaat-manfaat. Sebab tu Nabi kata, pada pen itu kebaikan yang banyak dan manfaat yang besar sehingga hari kiamat. Sebab tu penuntut ilmu mesti ada pen. Taklah kocek. Taklah kocek. Ada benda penting, kita tulis. Ustaz bila belajar, ada adab belajar seumpama ini, kita pun cuba latih. Waktu Ustaz sendiri secara peribadinya, Ustaz akan bawa pen. Satu tu wajib, kalau tidak dua ataupun tiga. Mesti ada. Kalau tak terbawa juga tu, tertinggal. Bukan sengaja tak ada. Mesti ada. Kita kocek ni tak? Tak ada kocek, boleh kocek ni. Mesti ada pen.
Kerana dengan pen ni kita dapat ambil manfaat yang banyak. Sebab ada benda-benda ni kita ingat, bagus ni benda ni, kalimah ni. Kita pun ambil kertas, kita pun tulis. Sebab kadang-kadang akal kita ni cepat lupa. Jadi bila mana tengok balik, umpamanya Ustaz tunjuk satu. Ni doa. Kertas ni kalau kira tak ada nilai ni, kertas kosong ni. Tapi bila mana ditulisnya doa, maka dia jadi manfaat. Ni doa kau Arab. Lepas tu ni doa ikut Melayu. Terjemahan dia. Jadi Ustaz pun buat penanda kitab. Doa ni sangat besar jasa dia, iaitu Ustaz baca doa ni pada hari perasmian pembukaan mula-mula pecah tanah Bukit Botok. Doa ni. Doa ni dibaca depan ramai-ramai penghuni Bukit Botok pada pagi pecah tanah. Almarhum Tasir Khalid Samad lagi. Baca ni. Jadi maknanya kalau rakaman tu ada, inilah doanya. Berapa tahun dah? Maknanya kekal sehingga hari ini. Selagi mana dia tak musnah, tak rosak, tak hilang. Maka bila kita tengok balik, kata doa ni yang aku baca dahulu ni masa hari pembukaan ataupun hari perasmian pecah tanah untuk buat tu perumahan di Bukit Botok. Ini doanya. Nak sebutnya apa dia? Manfaat sangat besar. Seandainya takdirlah ustaz meninggal, anak ustaz pun tengok kita tengok, apa ni? Doa ni. Doa baba ni. Anak aku. Kita tengok, bagus. Mungkin dia beramal pula. Jadi manfaat itu akan terus menerus. Inilah kesan daripada kebaikan-kebajikan yang ada pada pen. Sebab tu bila mana sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah ulang sekali lagi apa yang Rasul hajar kepada orang lain? Sebab tu Nabi tanya. Sebab apa Nabi tanya, ada tak bersama dengan awak pen? Supaya apabila Nabi sebut, sahabat ni tulis, lain kali jangan tanya lagi. Jadi kalau tak tulis, tak catat, kita pun lupa. Satu masa kita pun nak tahu. Tanya pula. Tanya soalan yang sama. Tulis malah. Jadi akhir sekali, guru pun dia rasa boring juga. Rasa baru ni saya dah, ustaz dah jawab dah pun ni. Awak tak catat ke? Hari ni tanya pula. Catat? Okey. Lepas tu mungkin sebulan, 2 bulan pula, baca pula. Ustaz nak tanya. Tanya. 2 bulan lepas rasa tanya dah ni. Awak tak tulis ke apa? Dia tanya awak tulis. Tu maknanya Nabi ni tak nak sahabat ni berulang-ulang tanya. Bila mana tanya, catat. Tulis. Kerana dia memberi manfaat yang besar. Baik, habis itu. Maknanya, kita sebagai penuntut ilmu pastikan pen sentiasa ada bersama dengan kita. Tu. Ikutlah tak ada kocek ke, kotak pensel dan sebagainya, biar ada bersama. Ya? Kerana apa? Kerana manfaat. Contoh, kita tak menulis mana, kita ni tak apa nak menulis. Tapi bila mana ada sesuatu benda mustahak, contoh orang ke, kawan kita ke, ada benda dia nak tulis, nak tanda tangan ke apa, dia sendiri tak ada pen. Dia tengok pen ada dalam baju kita. Dia kata pinjam pen sekejap. Kita bagi. Dia pun ambil pen kita, dia guna. Tanda tangan ke, tulis ke, isi borang ke. Maka hasil daripada kita bagi pinjam pen, sepanjang kebaikan yang dia dapat melalui tulisan kita itu, maka pahala buat kita, pahala. Walaupun benda tu beratus tahun. Tapi kerana dia berjaya tu, dia pinjam pen saya dulu masuk periksa. Dia terlupa bawa pen. Dia tanya, kebetulan saya pula bawa lebih. Okey, saya bagi pinjam. Kemudian dia masuk periksa, berjaya pula dia. Maka dengan kejayaan dia itu, asbabnya dia guna pen saya dahulu. Maka segala kejayaan dia tu, daripada situ, pahala dapat juga dekat kita. Yang itu bukan kita menulis, kita bagi pinjam. Paling tidak, manfaat juga kepada kita, sekalipun bukan kita yang menulis. Ini kelebihan. Sebab tu, pen, kalau boleh sentiasa ada bersama dengan penuntut ilmu. Baik. Sebagaimana disarankan oleh Nabi kepada Hilal bin Yasar. Baik, habis situ. Kemudian berkata musannaf lagi rahimahullah taala, dan berwasiat oleh as-sadrus syahidu
oleh As-Sadru Asy-Syahidu Hisamuddin. Hisamuddin ni bagi anaknya Samsuddin. Satu orang syekh dikenali dengan Sadru Syahid Hisamuddin. Dia bagi wasiat pesanan nasihat kepada anaknya Samsuddin. Kata dia apa? Bahawa menghafaz ia anaknya pada tiap-tiap hari akan qadar yang sedikit daripada ilmu dan hikmah. Dia kata, dia panggil anak dia. Dia kata, abang ke adik ikutlah, hanguh. Yang penting dia nasihat. Dia kata, Long, ayah ni kalau elok nak beritahu pada Long ni, setiap ilmu ni kalau boleh hafal dah walaupun satu kalimah setiap hari. Hari ni satu kalimah, esok satu kalimah. Hari ni satu kata-kata hikmah, besok satu hikmah. Apa? Bayangkan kalau kita hafal satu kalimah. Umpama kita belajar tengok kalimah Arab. Satu kalimah satu hari. Tak payah banyak. Setahun 360 hari. Bermakna setahun tu kalau kita mahir, kita ingat kalimah ni 360 kalimah dalam kepala kita. Yang kita tengok hanya satu kalimah je. Bayangkan kalau 10 tahun. 10 tahun. 3,600 kalimah. Yang banyak tu. Tapi kalau kita tak hafal 1000 tahun pun satu kalimah pun tak ingat. Dia sarankan hafal walaupun satu ilmu setiap hari, satu hikmah. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalik. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baik. Jadi bila mana kilat ni, Nabi suruh kita baca satu doa. Nabi kata subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ayat Quran tu. Tasbih. Baca Allah kilat. Bila mana berlaku petir, baca doa lain pula. Nabi bila mana bunyi je petir, Nabi akan baca Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalik. Allahumma la taqtulna bi ghadabik, ya Allah Tuhanku, janganlah kau bunuh kami dengan sebab kamu marah pada kami. Jangan sebab nak marah dengan kami pun mati. Tu petir kan. Dia boleh pergi ke mana? Wa la tuhlikna bi azabika, dan jangan kau binasakan kami dengan azab peti, api. Wa afina qabla zalik, dan selamatkanlah kami sebelum itu lagi. Itu dipanggil doa waktu peti. Bunyi guruh, baca ni. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu doa waktu kita dengar guruh, waktu peti, doa tadi pula. Orang kita ni kerana malah hafal doa. Kadang-kadang tahu pun malah hafal. Lepas tu bunyi dekat la haula wala quwata illa billah. Itu bukan doa betul tu. Tapi daripada tak baca, baik baca. Doa betul bukan la haula wala quwata illa billah. Tu dia. Jadi doa tu tadi. Tak apalah doa ni ambil lepas ni lah, baca lepas ni, tengok balik. Tengoklah buku doa tu, doa ketika mana betul. Apa Nabi baca, kita baca dah. Baik. Kembali pada kitab kita. Jadi pesan Syekh As-Syahid Hisamuddin kepada anaknya Syekh Samsuddin supaya menghafal setiap hari qadar sedikit daripada ilmu dan hikmah. Sebab apa alasan dia? Kerana ini sebab suruh hafal. Kerana ni dipanggil sebab kenapa ayahnya suruh hafal. Kerana bahawasanya demikian itu. Demikian mana? Demikian hafal sedikit daripada ilmu dan hikmah. Demikian itu, demikian kata hafal qadar yang sedikit daripada ilmu dan hikmah hingga akhir. Demikian itu kembali kepada qadar yang sedikit, menghafal tiap-tiap hari itu. Kata dia, kenapa suruh hafal sikit-sikit? Kerana mudah. Nak hafal sikit ni mudah. Tapi kalau dah banyak, berat. Hari ni tambah, lusa tambah, tolak tambah, minggu tambah. Akhir sekali nak hafal, tak jadi. Pasal apa? Tengok banyak. Tapi kalau hari ni hafal sikit, esok sikit, lusa sikit, tahu-tahu sebuah kitab tak terasa. Habis. Sebagaimana kita hafal Quran. Hari-hari hafal sikit, lama-lama habis.
Orang lain mampu banyak sila, kita boleh sikit. Kenapa? Kerana sedikit ni mudah, banyak ni payah. Dan sedikit, dan kemudian daripada beberapa hari adalah ia jadi banyak. Jadi bila mana hafal hari-hari, lama-lama jadi banyak. Ya, dia panggil qalilan fasara jabalan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Tu pepatah Arab tu. Melayu pun guna pepatah ni juga. Berdikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Itu Arab. Qalilan fasara jabalan. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Tidakkah bukit itu ialah tersusun daripada batu-batu, pasir-pasir kerikil yang kecil? Tapi oleh kerana banyak. Banyak, akhir sekali jadi bukit, jadi gunung. Walha pasir batu je. Tapi dah kerana sedikit, lama-lama jadi gunung Everest, gunung Himalaya, punyalah besar. Hakikatnya ialah tercantum daripada duduk pasir yang sedikit. Sama dengan ilmu. Hari ni sikit, lusa sikit, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10, 20. Lama-lama jadi alim, banyak. Kitab pun dia ingat. Tu hebat. Jadi maknanya, lama-lama kita hafal sikit-sikit jadi banyak. Habis itu. Kemudian dan apa tu? Dan membeli Isam bin Yusuf. Dan membeli Isam bin Yusuf akan suatu qalam dengan 1 dinar. Dia beli 1 pen dengan harga 1 dinar. Mahal pen dia. 1 dinar ni dekat RM1,000 hari ni. Dia beli pen dengan harga hampir RM1,000. Supaya menulis ia Syekh Isam akan barang yang ia Syekh Isam dengar barang. Pada ketika itu selalu kerana bahawasanya umur itu pendek dan ilmu itu banyak. Dia kata aku sanggup menghabiskan duit kalau hari ni hampir RM1,000, 1 dinar beli pen. Tujuannya kerana dia kata dengan pen ni aku boleh tulis apa yang aku dengar ilmu, kerana umur ni sangat pendek. Ilmu sangat banyak. Jadi kalau nak kira, nak banding dengan ilmu dengan tak sempat kata. Kena tulis, saling. Umur pendek meninggal je, ilmu tu dapat manfaat. Maka saya kira bahawa tiada mensia-sia ia penuntut ilmu. Ia tu kembali pada penuntut ilmu. Mensia-sia ia penuntut ilmu akan waktu-waktu dan ketika-ketika dan mengambil untung ia penuntut ilmu pada malam-malam dan tempat-tempat yang sunyi. Dia kena ambil masa untuk dia ulang kaji, untuk dia hafal ilmu-ilmu. Jangan menghabiskan masa berlalu begitu. Habis tahun 2 tahun, patut kita meningkat ada ilmu tiap tambah. Kenapa? Kerana kita tidak mengambil berat betapa pentingnya masa berlalu dengan sia-sia. Mesti ada pengisian, sama ada kita membaca ke, kita menulis ke, kita menghafal ke, isi dengan perkara-perkara tersebut sebagai penuntut ilmu. Dinaqal daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang ulama besar ahli hadis. Yahya bin Mu'az Ar-Razi kata dia, bermula malam itu panjang. Malam ni panjang, daripada masuk waktu maghrib sampai subuh ni panjang. Dan jangan engkau taksir akan dia. Taksir mana? Pendekkan dia. Taksir mana? Pendek. Taksir itu bahasa Arab, tulis bawah. Taksir mana? Pendek akan dia, akan masa. Jangan engkau taksir akan dia, mana akan pendekkan akan dia, akan masa. Akan dia itu masa ataupun malam. Jangan engkau pendek akan dia, akan malam dengan tidur engkau. Malam yang panjang tu jangan engkau pendek pula. Pendek bagaimana? Tidur. Bila mana kita tidur, dia panggil tidur ni ialah mesin waktu. Tidur je sekejap, bangun, sejam dah aku tidur. Tengok, rugi. Apa tu lagi orang tu tidur je. Doktor beritahu, dia kata kanak-kanak kena tidur 10 jam sehari. Kalau orang biasa 8 jam. Tapi kalau orang hok susung banyak kerja ni 4 jam. Okey dah. Habis tu kalau kita tidur juga 10 jam, bukan orang dia, kita tu budak dia panggil.
Budak 10 jam. Jadi kita ni bukan budak dah. Jangan lebih daripada 8 jam ataupun 10 jam tidur. Imam Ghazali rahimahullah beritahu kepada kita, sesiapa yang tidur 8 jam satu hari, seandainya umurnya 60 tahun, maka masa dia mengambil masa 20 tahun untuk tidur. Tidur 8 jam sehari selama 60 tahun. Berapa lama masa tidur? 20 tahun. Tidur 20 tahun. Tidakkah rugi? Sebab tu alim ulama dahulu tidur malam ni 2 jam, 3 jamnya. Lepas tu waktu lain itu dia mutola'ah, dia muzakarah, dia beribadat, dia mengarang. Kita ada juga hari ni tidur pun sikit juga, tapi bersembang, duk main WhatsApp, duk main TikTok, Instagram, Facebook, habis masa gitu. Tengok cerita, rugi. Tengok orang dulu, sebab tu hebat-hebat. Maknanya kata dia, jangan kita mesin waktu itu dengan tidur. Dan siang hari itu terang. Kata dia, siang-siang pula terang, cerah. Maka jangan engkau makruh menggelapkan akan dia akan siang. Makruh ni makna menggelapkan. Jangan engkau makruh makna menggelapkan, bukan makruh. Makruh makna mengeruhkan siang itu daripada terang kepada tidak terang itu akan siang dengan dosa-dosa engkau. Siang ni terang, jangan engkau gunakan masa siang kamu untuk kamu menghitamkan dia, menggelapkan dia dengan dosa-dosa engkau. Makna malam kita ambil manfaat kerana dia hari yang panjang. Siang jangan kita guna kesempatan oleh kerana siang nampak, maka kita pun melakukan maksiat kepada Allah. Kata dia 2 pesanan. Malam jangan pendek dengan tidur, ambillah manfaat yang banyak. Yang kedua, siang itu terang, jangan engkau gelapkan dengan dosa. Maknanya berhati-hati kita daripada melakukan maksiat dan dosa. Habis. Dan saya kira sepatutnya bahawa mengambil untung ia penuntut ilmu daripada orang tua-tua dan menuntuti faedah ia penuntut ilmu daripada mereka itu orang-orang yang tua. Dan tidaklah tiap-tiap barang yang luput itu didapatkan. Kata dia, kalau kita nak belajar ni, kita belajar dengan orang yang ada pengalaman. Orang banyak pengalaman ni orang tua lah. Tok guru pun kalau boleh kita pilih yang tua-tua tu. Sebab dia mengaji lama, dia mengajar lama, pengalaman dia pula banyak. Jadi apa yang dia beritahu pada kita itu melalui pengajiannya, melalui amalnya, melalui pengalaman dia. Tu dia. Sesuatu yang luput maka kita tidak boleh ambil kembali. Seperti berkata tuan guru kami, kata Syekh Az-Zarnuji, dia bawa cerita tok guru dia pula. Siapa dia tok guru dia? Syekhul Islam pada masyikhahnya, yakni nama kitab bagi Sahibil Hidayah. Sahibil Hidayah ni kitab fiqh Hanafi. Tak silap ustaz, kitab Sahibil Hidayah ni dia panggil kitab fiqh Hanafi. Kata dia apa? Beberapa banyak daripada orang tua-tua yang besar-besar pada ilmu dan kelebihan yang aku dapat akan mereka itu orang tua-tua, mana alim-alim ulama yang hebat-hebat, kata dia. Dan tiada aku menuntut daripada mereka itu akan ulama itu akan kebajikan. Dia kata ruginya, aku jumpa alim ulama ni ramai, alim-alim hebat-hebat yang sudah berusia, tapi aku menyesal. Kenapa? Aku jumpa tapi aku tak ambil ilmu daripada dia. Rugi aku, silap, kata dia. Sepatutnya aku jumpa ulama ramai, maka aku ambil lah ilmu daripada dia. Ini tidak, jumpa tu jumpa dah, ilmu aku tak ambil, sayang, kata dia. Sebab ulama ni dia pergi-pergi akhir sekali meninggal. Begitu. Dan aku berkata-kata atas ini keluputan. Hal keadaannya aku mengadakan akan ini baris daripada syair. Sambil-sambil dia mengenung menyesal, maka dia pun mengaranglah syair. Kerana merintih di atas luputnya manfaat yang dia tak dapat
kerana ulama dia jumpa tapi tidak ambil munafaat daripada ulama itu. Kemudian kata kesedihan aku atas keluputan berjumpa, kata dia, tiadalah tiap-tiap yang luput dan binasa itu didapatkannya. Setakat tu lalu untuk malam ni. Ustaz pun kebetulan ada program tanda bagai elok. InsyaAllah kita akan mula balik seperti berkata Tuan Guru kami Syekhul Islam pada masyayikhahnya. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban barakan fi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.